أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته والقرب والثواب. آمين اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin dan secara utama syukur kehadirat Allah Ta'ala yang esa dapat kita bertemu semula dan kita sambung pengajian kita di dalam ilmu yang wajib kita pelajari, tidak dapat tidak bagi setiap mukallaf, yakni ilmu fardu ain yang gabungannya ada tiga, tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Ilmu yang paling tinggi kedudukannya, bahkan wajib diketahui oleh setiap insan adalah ilmu ini, yakni ilmu tauhid. Justru jika kita ada berkelapangan dan bukan, kalau tak ada kelapangan pun kena mengaji. Cerita, oh saya tak ada lapang, saya sibuk. Dia tak ada, dia sibuk pun dia kena mengaji. Betulah lagi kalau kita benar-benar lapang, buat tak reti, jangan. Baik. Nanti soalan yang pertama dalam kubur, soalan apa yang ditanya? Tauhid. Siapa Tuhan tu? Gitu. Sebelum nak mati, apa ujian yang akan diterima oleh orang yang beriman, orang Islam? Akan datang merupa syaitan, merupa disuruh sembah ni, disuruh sembah tu, disuruh ikut Nasrani, ikut Yahudi. Dia merupa, kalau kita tidak kenal Tuhan itu tidak sama makhluk ke mana? Dekat mahsyar pula nanti diuji. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang, Allah Ta'ala akan perintahkan dua orang malaikat untuk uji manusia. Dengan malaikat itu Allah perintah untuk suruh apa dia? Suruh mengaku. Kata dia, Tuhan dan budak disuruh sembah. Kita yang kenal akan Allah, kita tahu itu bukan malaikat. Kerana besarnya malaikat dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan besar dia punya ibu jari dia saja kalau dituang air 7 lautan tu lebih besar dia lagi. Maksudnya tak menitik. Dituang 7 lautan tak tumpah, mana tak menitik bang. Jadi kita kena kenal Tuhan tu tak sama makhluk. Bukan berjisim, bukan beranggota, bukan besar, tinggi, tidak. Jadi kalau kita di dunia ni tak mau kenal Tuhan, okeylah. Mungkin pasal mau tak mau mesti kena tepuh lah. Mati kena tepuh tak? Before tu. Dalam kubur kena tepuh tak? Kalau tak dalam kubur sekali pun kena tepuh juga. Masyarakat nanti kena tepuh tak? Kena tepuh. So in that case, dalam dunia ni jangan buat tenang-tenang.
tenang-tenang saja. Orang sekarang baik, chillax chill dengan relax dia chill dengan relax sekali gabung semua betul-betul santai. Tapi kalau dia tahu dia tak boleh, mesti kena mati. Baik, kita masih dalam bab iradat. Apa makna iradat? Allah Ta'ala maha berkehendak. Kita dah sebutkan dalam kuliah yang lepas ta'rif iradat, ya. Dan kemudian apa makna iradat itu? Makna Allah Ta'ala menentukan, yakni Allah Ta'ala menentukan sesuatu dengan kemahuannya, dan semuanya di bawah pemerintahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menentukan itu, ya, bukan bermakna Allah berhajat dan mempunyai keinginan seperti yang difahami oleh setengah orang, yang mana berhajat kepada sesuatu itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita dah bahas dalam bab perbahasan mengenai sifat qiyamuhu bi nafsi? Kita dah belajar dulu qiyamuhu bi nafsi. Nampak? Jadi yang makna Allah berkehendak ni makna Allah yang menentukan. Apabila adanya kuasa, adanya juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tentukan, sama ada makhluk itu, contohnya lahir, mati, kaya, miskin, jahil, alim, putih, hitam, panjang, pendek, belaka, semua yang Allah Ta'ala tentukan. Semuanya mengikut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala lakukan itu bukannya dalam keadaan terpaksa, lalai, keliru dengan sebab ataupun dengan secara tabiat. Kita sebut semula jadi, alam ni jadi semula alam ni terjadi dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Sebab tu dalam kitab kita tengok kata pengarang sifat wajib yang ke-10 bagi Allah, sifat wajib yang ke-8 ialah iradat, iaitu berkehendak. Kita wajib percaya bila sebut sifat wajib yang bagi Allah, wajib pada akal. Kita pula wajib percaya, yakni wajib pada syarak. Kita telah bahas bahawa Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu yang berlaku atas makhluknya menurut kehendaknya dengan qada, ketetapan yang telah Allah tetapkan sebelum berlaku. Sejak bila? Azali. Apa makna azali itu? Ini mana? Yang tiada mula azali. Allah wujud sejak azali. Kita biasa dengarkan Melayu itu dalam bahasa Melayu sebut wujud sejak azal. Allah wujud sejak azali. Apa makna azali? Sebelum adanya sesuatu yang mana tiada mula, tetapi dia ada akhir. Bila akhirnya? Akhirnya bila penciptaan makhluk yang pertama. Azali itu tiada mula. Allah Ta'ala wujud itu tiada mula, namun dia ada akhir. Akhirnya bila iaitu penciptaan makhluk yang pertama. Ya, ulama kebanyakan yang berpendapat makhluk yang pertama adalah nur bagi Nabi Muhammad SAW. Ada juga ulama yang berpendapat iaitu qalam yang menulis takdir. Itu antara lain pendapat para alim ulama. Jadi qada, ketentuan Allah Ta'ala sejak azali. Apa makna qadar? Yakni perlaksanaan terhadap ketetapan yang Allah Ta'ala nak tetapkan. Haji nak duduk situ, haji nak duduk sana, ada yang duduk sekejap, lepas tu dia balik. Haji nak duduk sini, bila duduk sini, pegang kitab, contoh. Telah pun Allah Ta'ala tentukan sejak azali. Tapi qadar apa maknanya? Perlaksanaan. Hak ni, nak duduk sini, nak duduk sana, nak duduk luar, nak balik dulu, nak baca Quran, ikut. Nampak? Di situ. Semuanya telah pun Allah Ta'ala tentukan dengan qadar dan juga qadar. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tetap berlaku, dengan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak akan berlaku. Jadi ini sebenarnya adalah daripada hadis. Hadis Nabi SAW. Kalau kita pernah dengar, Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki. Jadi ayat dalam kitab kita ni yang tuan-tuan tengok dulu adalah daripada hadis Nabi. Masya Allah kana wa ma syaa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah
ianya pasti berlaku. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk tidak berlaku, maka tidak akan berlaku. Ini hadis daripada riwayat Imam Nasai. Dalil akal ialah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, nescaya dia dipaksa atau digagahi. Dan kalau Allah itu boleh dipaksa atau digagahi, bermakna dia lemah. Padahal kita telah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa dengan dalil-dalil. Sebelum ini kita belajar tentang Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah berkuasa melakukan dan meniadakan sesuatu yang apa? Yang mungkin. Kita kena ingat, kuliah lepas bahas kita panjang. Allah melakukan sesuatu dan meniadakan sesuatu yang mana je? Yang mungkin. Apa makna mungkin? Yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Jangan kita kata Tuhan boleh buat sesuatu, segala sesuatu. Tiba ada orang cuba nak manipulate kita punya otak. Kalau macam tu Tuhan boleh buat anak lah. Kalau macam tu lemah. Dah. Kena faham. Bukan lemah mana Tuhan tak boleh buat anak. Kerana Tuhan tak akan menjadikan dan meniadakan sesuatu yang mustahil pada akal. Ini kena faham. Apa? Kan dalam bulan lepas kita dah sebut. Jadi itu bukan bermakna lemah. Padahal itulah menunjukkan sifat Tuhan yang sebenar, iaitu sifat Tuhan apa di antaranya? Wahdani. Wahdaniyah. Pasal tu kita kena kaji sifat dulu. Pasal kalau tidak dia akan sesat. Dia ikut sendiri, acuan sendiri, pemikiran sendiri, akhirnya dia jadi sesat. Tapi bila dia faham satu demi satu demi satu demi satu. Contoh, kita dah faham bab wahdaniyah sebelum ni kita belajar. Sebelum ni qiyamuhu bi nafsihi. Sebelum qiyamuhu bi nafsihi kita faham mukhalafatuhu lil hawa. Masuk bab qudrat kita tak pening dah. Tuhan menjadikan, meniadakan sesuatu yang mungkin, yang boleh jadi ada, yang boleh jadi tiada. Dan yang mana nanti kita sekali kita masuk bab iradat, yang sepakat dengan iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala sejak azal. Kalau Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang bukan daripada kehendak Allah sejak azali, maknanya ada jadi lain. Nampak tak? Sebab tu dia korespon tu isyarat kudrat iradat. Kudrat iradat ini adalah dia kait antara satu sama lain. Sebab tu dalam kitab kita cuba tengok, dikatakan kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, nescaya dia dipaksa atau digagahi. Dan kalau Allah itu boleh dipaksa atau digagahi, bermakna dia lemah. Sedangkan kita dah belajar dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat. Selesai. Lepas tu tujuan dia, kita belajar tu supaya apa dia? Bila sampai tahap ni, ingat balik yang lepas. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Berkuasa bagaimana? Berkuasa meniadakan sesuatu yang mungkin. Kalau kita ditanya, kalau Tuhan tak boleh jadikan anak dia sedikit lemah, dah, itu makna Allah maha kuasa. Sebab Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang mustahil pada akal, termasuk ada anak, ada isteri ataupun sekutu baginya, ataupun menjadikan dirinya sendiri. Kerana Allah Ta'ala wujud sejak azali. There is no beginning and there is no end. There is no end. Allah Ta'ala punya existence tak ada akhirat. Itu baku. Sebelum itu khilaf. Nampak tak? Kaitan yang kita belajar ni masuk dalam bab qudrat. Kalau masuk iradat, apa yang Allah tentukan pasti berlaku. Apa yang Allah tak tentukan tidak akan berlaku. Jadi menurut akal yang waras, sekiranya Tuhan tak berkehendak, itu yang disebutkan ya, dia dipaksa atau digagahi. Sedangkan yang dipaksa atau digagahi itu maknanya lemah. Sedangkan sebelum kita belajar, Allah Ta'ala itu berkuasa meniadakan akan sesuatu yang mungkin menurut kehendaknya Allah. Kan kita dah belajar dalam ayat lepas, cuba tengok kat belakang dalam sifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuba kan kita dah belajar dulu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuba kita kena faham. Kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, maksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Tahu apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Laksana ya, sesuatu yang mungkin. Kena ingat. Jadi bila kita dah faham dan beriman Allah Ta'ala itu maha berkuasa dan kini maha berkehendak, dan akal kita tidak boleh terima Tuhan itu tidak berkehendak, dalam
lepas. Dan bulan lepas kita dah sebut sifat iradat ni kaitan dengan wujud. Ini benar-benar wujud. Sifat iradat Allah ni adalah sedia ada. Ya, dia tak ada mula, ya. Memang sejak azali. Sifat iradat Allah ni dia kekal, tak binasa. Kita kalau ada kehendak sekalipun, kalau dah tak larat, kalau belah-belah tadi dia tak ada orang, dia tak ada orang, dia tak ada kerak ambil dah. Nak makan pun tak ada. Keduri macam mujahidin pun pagi-pagi kuliah subuh, nak makan tak ada. Apa dia? Tak ada kerak, tak ada kerak, tak ada keinginan. Manusia tantara hidup Allah Ta'ala Maha berkehendak sejak azali, ya, sedia ada. Dan Allah Ta'ala Maha berkehendak, ya, iaitu tidak binasa. Dan Allah Ta'ala Maha berkehendak tak sama dengan makhluk yang kita dah sebutkan tadi. Dan Allah Ta'ala itu, ya, Maha berkehendak tak memerlukan yang nak ciptakan tersebut. Kerana tak perlu mukhasis yang nak menjadikan. Kerana Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Kita dah sebut. Juga sifat iradat Allah Ta'ala itu adalah Esa. Sebab tu kita dah bahas pada kuliah yang lepas panjang lebar. Allah Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan. Dan tidak berbilang Esa, Esa kita sebutkan tadi, dan bertakluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ya, kiranya tidak bersifat dengan iradat, maka akan berlaku satu perkara yang lawan bagi dia, yaitu lemah, yaitu lalai, yaitu terpaksa, yaitu terlupa. Jika kiranya Allah terpaksa, lalai, terlupa, maka bermakna Allah itu lemah. Mustahil sifat terpaksa dan juga sifat lemah itu pada Allah Ta'ala. Baik, itu satu, akal kita tak boleh terima. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dan meniadakan sesuatu itu dengan kesepaduan empat sifat ini. Kita dah masuk dua je, nanti kita masuk lagi dua lagi. Kita sedang masuk dua, akan masuk dua lagi. Jadi Allah Ta'ala menjadikan dan meniadakan sesuatu dengan kesepaduan empat sifat ini. Apa dia? Qudrat, iradat, lagi itu ilmun dan juga hayat. So keempat sifat ini mesti kena ada, bang. Mesti kena ada. Kalau salah satu tak ada, bang, salah satu daripada empat ni kan tak ada, dengan abang tu yang sebelah baju merah, baju hitam, dengan saya pun tak ada. Abang baju tiger ni pun tak ada, saya pun tak ada, mobil lain pun tak ada. Pasal apa? Kalau salah satu dari empat sifat ni tiada. Qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Mesti kena ada. Masya Allah. Tengok ulama kita tolong susun. Munasabah dan dengan akal kita boleh terima. Sebab tu siapa yang kata sifat 20 ni dengan tuduhan yang macam-macam, subhanallah. Tuduhan itu kembali kepada mereka dan mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Auzubillah min zalik. Sekarang boleh bomba dekat kubur hang siap. Senang je. Kita tak payah kecil-kecil kopok ni. Kat kubur esok hang siap. Hang sendiri terima hang punya balasan. Sekarang kau pompa berapa PhD ke benda kau nak tanya, dekat kubur esok hang siap. Selagi mana hang tak taubat pada Allah Ta'ala, siap. Faham? Pasal tu kita kena faham perkara ni boleh. Empat perkara, empat sifat ini, qudrat, iradat, ilmu dan hayat, salah satu je tak ada. Kita ni tak ada, Tuan Bilal tak ada, Tuan Imam tak ada, saya tak ada, Tuan Haji semua, makcik semua tak ada. Kalau satu tak ada, justru akal kita boleh terima tak sifat iradat tu tak ada? Tak boleh. Faham akal kita tidak boleh terima. Sebab apa? Duk ada, saya duk ada, abang duk ada, Tuan Haji duk ada, makcik duk ada. Betul tak? Jadi kerana makhluk itu ada, akal kita tak boleh terima kata salah satu daripada empat sifat yang wajib ini, qudrat, iradat, ilmu dan juga hayat tak ada. Walau satu. Jangankan semua tak ada, salah satu pun tak boleh terima. Sebab itu munasab akal kita bila kita ngaji sifat 20 ni. Jadi kewujudan makhluk, yakni kita, menjadi bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradat. Di situ.
Jadi ulama bahas lagi, jika alam ini terjadi bukan kerana iradat Allah. Tuan-tuan dengar betul mungkin ayat ini agak tak adalah berat pun, cuma nak fokus saja. Amin tak fokus dengar betul jika alam ini terjadi bukan kerana iradat Allah. Dengar betul jika alam ini terjadi bukan kerana iradat Allah, bermakna alam ini qadim. Apa makna qadim? Sedia ada. Dan jika alam ini qadim, sama dengan Tuhan. Jadi mustahil. Jangan dekat video ni. Dekat pula video ni. Ni saksi. Kalau saya rakam sendiri, saya boleh tunjuk balik video tu. Saya pusing belakang. Saya tunjuk ni, saya tak cakap seorang ni. Kadang-kadang dia ceramah, dia cakap seorang. Dia ceramah, dia cakap sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Dia kem-kem sendiri. Kalau orang dulu-dulu dah berbual, tak. Tapi saya tak boleh buat lah. Boleh pusing kita. Kesimpulannya, betul atau tidak? Jika alam ini tak terjadi kerana iradat Allah, maka alam itu qadim. Jika alam itu qadim, sama dengan Allah. Betul atau tidak? Tak betul. Kerana alam ini ada mula ke tidak? Dia ada mula. Kerana azali itu apa dia? Sebelumnya terciptanya penciptaan makhluk. Tak ada siapa pun pada ketika itu, hanya Allah. Jadi tak boleh terima kata iradat Allah itu tak ada. Sebab kalau dia kata tak ada, alam ni qadim ke? Alam ni sedia? Dan alam ini ada mula. Alam ini dicipta. Alam ini sendiri ta'rifan alam. Al-alam bimakna ma siwallah. Alam ni ta'rif alam. Al-alam bimakna ma siwallah. Alam ni selain dari Allah. Lepas tu tak boleh kata Allah tu duduk ni atas arasy ke, atas langit ke, atas kursi ke. Itu termasuk alam. Sebab tu kita kena mengaji ikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika mana saja azali itu, kita tak lama nak tanya, kita tak lama nak cakap, tak lama. Tapi kalau hang berpegang macam tu, ketika azali itu kira macam mana? Kita tak lama nak kata Allah nak duduk mana, tak lama kita. Tapi cuba fikir apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau hang cakap macam tu, Tuhan tu bertempat. Ketika azali, ketika tak ada apa-apa tu, kira macam mana? Saya tak ramah nak tanya Allah dulu mana, jangan salah faham. Pasal yang cakap tu yang tak berapa ni. Betul tak? Allah tak bertempat lah. Jadi kalau dia cakap macam tu, kalau sekiranya diguna akal yang Allah kurniakan kepada diri, ya Allah betul juga ya. Nampak kan? Dia dapat kebenaran tu. Suatu kebenaran ni bang, hati kita luas lah. Contoh kita mengaji yang betul, ilmu yang benar, guru yang benar, dada kita lapang, hati kita lapang. Tapi kalau jenis ajaran sesat ni, Tuhan duduk atas langit, mana duduk atas langit? Bukan duduk ni sifat makhluk. Nampak tak? Sebab dia reti. Tapi kalau dia tak reti, betul itu dalam Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy dia. Tapi bila dia mengaji, Allah, Tuhan tu tak sama makhluk. Ada huraian ulama istiwa tu dengan makna istaula ya, menguasai arasy. Kalau ulama salaf yang sebenar, bukan salafi mengaku. Yang benar-benar dia kata, ulama salaf dia kata seolah makna bulat-bulat pada Allah. Dia tak ada nak samakan kata duduk ke duduk. Tak ada. Tuhan tak sama makhluk. Orang yang ikut acuan yang sebenar, terima ilmu yang sebenar, guru yang sebenar, dia ada di lama. Tapi kalau dia dapat ilmu yang cara tadi itu sempit kata, baca Yasin. Tuan-tuan tahu tak sekarang tiap-tiap bulan ada di isu tak payah tiap bulan, tiap-tiap hari. Dulu
dulu mereka duk kata sifat 20, lepas tu mereka duk hina Imam Syafi'i, lepas tu tiba-tiba dalam satu kata bila kata Tuhan turun ke langit, satu Tuhan ke atas, lepas tu hak turun Tuhan kedua, lepas tu hak naik Tuhan ketiga. Celaka dah, celaka pemahaman ni. Lagi pula kali ni dia kata baru ni yang terbaru, beberapa minggu lepas dia kata orang baca Yasin ni adalah unsur pemujaan. Tangan pujaan ni surah Yasin ni dalam kitab agama mana? Abang, agama mana bang surah Yasin? Agama mana je? Pemujaan apa yang dicakap ni? Dia kata unsur la haula wala quwwata illa billah. Sampai macam tu, tuan-tuan faham tak ekstremism? Ekstrim pokok ni sampai jadi macam tu. Jangan main-main tuan-tuan, kakak dalam masyarakat ni memang ada tempat dia, jangan main-main. Sampai macam tu sekali. Surah ni surah apa bang? Surah Yasin tu daripada kitab mana bang? Tolonglah jawab surah orang masyarakat. Oh, orang masyarakat utama. Oh, orang masyarakat utama. Tolong jawab surah Yasin tu surah daripada kitab mana? Yang makcik baca Quran dekat belakang tu dalam kesirah mana makcik? Quran. Pemujaan apa sampai macam tu bang? Abang jangan main-main bang, fahaman sesat ni. Sampai target tu. Faham tak? Sampai ke arah tu. Jangan cerita yang menghalalkan darah lagi. Jangan. Jangan main-main. Dia kata bid'ah. Lalat bid'ah tu kita paling kuat lah kita dengar ni. Tiba-tiba unsur pemujaan. Belum pernah lagi dalam sejarah Melayu, tanah Melayu ni kan, tanah Melayu kita kan, dalam sejarah tanah Melayu ni ada orang kata musuh pemujaan baca Yasin. Benar bang? Sepanjang kita hidup tak ada kita fikir sampai ke situ dia punya penafsiran. Jangan main-main, jangan ambil leceh benda ni, jangan ambil buat tak erti. Jadi kita kena faham ikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dalam kitab kita disebutkan dalil akli dia jelas. Tidak pasti, tidak Tuhan itu tidak terpaksa digagahi, lemah, lalai, lupa dan sebagainya. Sebab itulah dikuatkan lagi, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dikuatkan lagi dengan dalil nakli. Cuba tengok. Dalil nakalnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menjadikan apa yang dikehendakinya dan dialah yang memilih. Nampak tak di situ? Subhanallah. Jadi kita kena banyak-banyak berdoa lah kepada Allahnya. Kita pun tak tahu kita ni untung nasib kita macam mana dah. Kita sebutkan tentang ajaran sesat ni bukan kita nak hina dia pun bang, jangan salah faham. Kita nak jelaskan mana yang betul, mana yang salah ya bang ya. Ikut acuan ilmu. Tapi dalam masa yang sama kita pun kena mohon kepada Allah agar kita dihindari jauh daripada ajaran-ajaran sesat seumpama itu maksud saya tadi. Ya, itu dia. Bukan kita dah ambil dada kata kita ni berada jalan lurus, kita pun tak tahu tu nasib. Tapi kita kena banyak doa dah. Mesti kena banyak doa. Tapi sepanjang kita hidup kita kena tahu tak mana yang betul, mana yang salah. Ya, mesti kita kena tahu. Dan Allah Maha berkehendak, juga Allah berkehendak kita ni dalam keadaan hidayah dan taufik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam bab iradat ini ada satu perkara yang biasanya menjadi contoh. Sebenarnya nak bagi contoh ni dalam kitab kita ni tak ada ni. Tapi saya berikan untuk tuan-tuan, kurang-kurang pernah dengar berapa minit ke? 5 minit. At least untuk 5 minit ni paling-paling tidak tuan-tuan pernah dengar. InsyaAllah kalau tak sempat kita urai lagi bulan Syaban. Jadi dia ada 4 situasi keadaan. Apa dia mak? 4. Keadaan yang pertama, so saya bagi tadi 4 1, 2, 3, 4. Nombor 1, keadaan dia begini. Ya sini, standby lah ya. Yang pertama, Allah suruh. Ini keadaan pertama ya, situasi pertama. Allah suruh
Allah kehendak dan Allah redha. Itu keadaan pertama. Contoh apa contoh dia? Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Betul tak Allah perintah? Ya. Allah kehendak tak Sayyidina Abu Bakar itu beriman jadi? Ya. Dan Allah redha tak Sayyidina Abu Bakar itu beriman? Ya. Itu keadaan pertama. Ini kita dengar dulu, saya bagi contoh. Nanti kita hurai lagi. Keadaan yang kedua, Allah suruh. Keadaan yang kedua, minta maaf. Allah tak kehendak, Allah tak redha, dan Allah tak suruh. Keadaan pertama tadi, Allah suruh, Allah perintah, Allah suruh, Allah kehendak dan Allah redha. Keadaan yang kedua, Allah tak suruh, Allah tak redha, dan Allah tak kehendak. Apa dia? Kekufuran Sayyidina Abu Bakar. Allah kehendak tak? Tak kehendak. Allah perintah tak untuk kufur? Tidak. Dan Allah redha tak? Allah tak redha Sayyidina Abu Bakar itu kufur. Jadi itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, iaitu macam mana Allah kehendak tetapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Itu memang tak ada dalam kitab. Saya beritahu contoh daripada kitab-kitab yang lain. Allah kehendak tetapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Apa dia? Kufurnya Fir'aun. Allah kehendak tak? Ya je. Kufurnya Abu Jahal. Allah kehendak tak je? Ya. Tapi Allah suruh tak? Tidak. Allah redha tak kepada kekufuran? Tidak. Sebab itu disebutkan keadaan yang ketiga. Allah kehendak tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha pada kekufuran. Dan yang keempat, contoh keadaan Allah suruh tetapi Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Ini situasi keempat. Allah suruh tapi Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Contohnya apa? Keimanan Fir'aun. Contohnya macam mana? Keimanan Abu Jahal. Allah suruh tak? Fir'aun ni Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi tak jumpa Fir'aun bang? Pergi tak jumpa? Pergi jumpa. Maknanya Allah suruh tak? Allah suruh. Tetapi ternyata Allah tak kehendak dia beriman. Faham? Abu Jahal tu jumpa tak Nabi Muhammad SAW? Jumpa. Abu Lahab jumpa tak Nabi Muhammad SAW? Jumpa. Tapi dia beriman tak? Tak beriman. Tapi Allah suruh tak perintah? Sebab tu Nabi pergi jumpa. Betul tak? Tapi Allah tak ridha dan Allah tak kehendak. Itu situasi yang keempat. Situasi yang pertama, Allah kehendak, Allah suruh, Allah redha. Keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nombor dua, situasi Allah tak kehendak dan Allah tak suruh, juga Allah tak redha. Kufurnya Sayyidina Abu Bakar. Allah tak kehendak, Allah tak suruh, Allah tak redha. Situasi yang ketiga, Allah kehendak tetapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Kufurnya Fir'aun, Abu Jahal dan sebagainya. Yang keempat, Allah suruh tetapi Allah tak redha dan Allah tak kehendak. Apa dia? Keimanan Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Fir'aun, Haman. Allah tak kehendak, Allah tak ridha. Tapi Allah perintah tak? Waktu diutuskan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kadang-kadang kita fikir, habis itu macam mana? Allah dah tak kehendak ini. Jadi jawapannya buat catatan surah Al-Anbiya ayat 23. Nanti cek surah Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman tentang ini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nanti tuan-tuan cari dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 23 yang bermaksud Allah tidak ditanya apa yang dia buat, bahkan mereka lah yang akan ditanya apa yang mereka berbuat. Jadi tak boleh bersoal Allah. Kita ni Allah berikan pelbagai sarana, akal, fikiran, petunjuk dan hidayah. Tak boleh nak salahkan Allah tentang hal perihal ini, dan hikmahnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang dah banyak perkara yang boleh kita dapati. Pada kuliah akan datang kita akan bahas serba sedikit lagi sebelum kita masuk bab ilmu, insyaAllah.
sedikit lagi perbahasan. Nanti kita masuk bab ilmu bulan Syaban nanti dengan izin Allah Ta'ala. Mohon maaf salah silap. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.